Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah rahmatnya. Malam ni kita dapat lagi menyambung pengajian kita setelah mana kita menamatkan pengajian kitab Al-Fawzul Kabir fi Usul Tafsir. Bermula daripada ni dan seterusnya, insya-Allah kita akan memulakan pengajian kitab baru, kitab Sunan Ibni Majah. Jadi ini adalah siri daripada pengajian-pengajian kita yang dahulu, yang mana sebelum daripada ni kita menekankan kepada ilmu alaq lah. Kita bermula dengan ilmu mustalah hadis, ilmu mustalah hadis, ilmu usul fiqh, ilmu qawaid fiqh, ilmu maqasid syariat, dan terakhir ni ilmu usul tafsir. Dan hari ini kita masuk kepada ilmu hadis. Jadi sebelum daripada ni kita mempelajari ilmu alaq, ilmu kakah lah, ilmu kakah, perkakas. Pada peralatan-peralatan yang perlu ada kepada orang yang belajar hadis, begitu juga kita belajar tafsir. Jadi setengah orang kata puak-puak kita ni hanya belajar Quran hadis, belajar Bukhari, belajar Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, kitab tak besar belaka. Kalau pekoh pun ngaji jadi mana ilmu alaknya? Jadi sebenarnya kita untuk menyokong kelah-kelah yang dibuat oleh Maulana Asri Yusof rahimahullah, hafizahullah wara'ahu, ia memperkenalkan siri pengajian hadis di bumi Kelantan ni lepas daripada zaman almarhum Tuk Khurasan. Jadi kita buat pengajian pengajian ilmu hadis. Dan sebagai penyempurna ataupun pelengkap, kita perlu belajar ilmu peringkat bawah ni. Ilmu alaq, usul tafsir, usul hadis, usul fiqh terutamanya, qawaid fiqhiyah dan juga maqasid syariah. Sebab semua ilmu-ilmu ni akan diguna pakai dalam kita mempelajari hadis Nabi SAW. Hadis Nabi ni hanya kita dapat memahami, kita dapat menguasai, kita dapat menghayati bila mana kita ada alaq dia lah. Ada alaq dia sebagai kita kata kakah. Kita nak koyok tu. Jadi sekarang seolah-olah di hadapan kita ni ada Al-Quran, ada hadis, ada kitab hadis, ada kitab Quran. Kita nak ambil bagian dalil tu. Dia kena ada alaq dia, pisau dia, kena ada pengoyok dia. Jadi itu pentingnya ilmu alaq. Jadi kira-kira kita bolehlah sekadar kita mampu untuk mempelajari ilmu alaq di sinilah. Lain itu tak kira lah. Di masjid Lundan, Masjid Mukim Lundan ni menganjurkan kepada kita pengajian siri-siri sebelum pada ni, usul tafsir, usul hadis, qawaid fiqh, maqasid. Jadi untuk malam ni dan akan seterusnya kita akan belajar Sunan Ibni Majah. Jadi untuk pengajian kita, kitab Sunan Ibni Majah ni, kitab Sunan Ibni Majah ni mungkin bagi setengah pihak dia menganggap kitab Ibni Majah ni dia level rendah sikit lah. Kerana seperti mana yang kita maklum, kitab yang paling unggul sekali kitab Bukhari. Diikuti oleh Muslim.
diikuti oleh Abi Daud, diikuti oleh Nasa'i, dan diikuti oleh Tirmizi. Itu dari segi darjah keunggulan ataupun kesahihan hadis, ataupun syarat yang dibuat dengan ketat oleh imam-imam kita. Pada kalau kita bila dari segi tertib keunggulan ataupun kesahihan tu, dia bermula dengan Bukhari, ataupun kita ambil atas lagi Muwatta lah. Muwatta tinggi sekali, Muwatta, Bukhari, Muslim, kemudian Abu Daud. Setengah tu kata lepas daripada Muslim, mau syarat ketatnya Nasa'i. Jadi Nasa'i ataupun Abu Daud, kemudian Tirmizi, Ibnu Majah dah bagi akhir. Tak ada orang bahas dah. Bahawa kedudukan Ibnu Majah ni dia rendah lah. Kerana apa? Kerana Musannaf Ibnu Abi Syaibah ni dia guru kepada pengarang-pengarang ni lah. Sebab dalam Bukhari, dalam Tirmizi, dalam Abu Daud, dalam Ibnu Majah ni, dia ada riwayat ambil daripada Ibnu Abi Syaibah, Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah ni dia guru kepada pengarang ni lah, pengarang kitab-kitab sunan ni. Cuma kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah tu dia kitab yang menghimpunkan hadis marfu', hadis Nabi, dan juga kata-kata sahabat, kata-kata tabi'in. Dia tidak solid hadis 100%. Kalau solid hadis 100% ni, inilah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i, Ibnu Majah. Dan kalau dari segi pengajian Dauratul Hadis, kemuncak pada pengajian di India dan Pakistan, kita akan belajar Sunan Sittah ni lah, kitab ni. Jadi pengajian kita Sunan Ibni Majah ni, insya-Allah kita kira pelengkap lah kesinambungan daripada guru kita yang mengajar selama ni daripada tahun 95 lagi. Sahih Bukhari Muhammad Nasri tu ngaji tahun 95 lagi. 94 lagi. 94 lagi. Ibnu Majah ni 2023 baru nak start. Tapi malam ni tak start lagi. Jadi kira-kira kesinambungan lah perlu ada. Jadi untuk malam ni sebagai pengenalan dahulu, bila kita belajar hadis ni selalunya disebutkan oleh ulama, kena mulakan dengan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sebenarnya amalan itu berdasarkan kepada niat, dan seseorang itu memperoleh apa yang dia niatkan. Jadi kita antara niat kita belajar hadis ni, yang pertama sekali ikhlas kerana Allah Taala itu dah. Yang kedua ataupun yang paling besar sekali, untuk kita ada hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab batin tubuh Nabi kita tidak dapat lihat. Kesan-kesan peninggalan Nabi dalam bentuk fizikal tidak ada. Sama ada capal ke gigi ke janggut ke rambut ke dah. Apa-apa cawan makuk hak daripada Nabi tak ada. Terseduk ayatlah. Tak ada. Jadi hak kesan fizikal daripada Nabi itu kita tidak dapat sentuh kecuali hak adanya Hajarul Aswad. Tempat hak Nabi kucuk. Kita kucuk di situ sebab situlah satu-satunya tempat yang kita yakin ada kesan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila kita belajar hadis ni, perkara utama yang menjadi niat kita adalah untuk kita hubungkan diri kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis dia. Sebab tidak ada satu perkara yang dapat menceritakan tentang Nabi SAW melainkan hadis-hadis yang telah diceritakan sendiri oleh Nabi ataupun sahabat yang melihat Nabi. Dan hatta Quran sendiri pun menyebut kepada kita banyak sifat-sifat Nabi. Maknanya Quran ko dalam hadis ko semua akan sebut tentang Nabi SAW, dan bila kita mempelajari hadis Nabi SAW, kita nak hubungkan diri kita dengan Nabi sebagai murabbi ataupun muzaki yang bertugas. Nabi tugas dia membersihkan, mendidik, memurnikan jiwa umat dia. Jadi kita sebagai umat dia kena ada hubungan secara langsung dengan Nabi SAW. Kalau kita belajar fiqh,
Kalau kita belajar fiqh, kita hanya ada hubungan dengan imam mazhab, imam fiqh. Sebab kitab fiqh tertentu ni, kalau asal ni tak sebut hadis Nabi, dalil tak ada. Dalil kepada taharah, dalil kepada air laut, dalil kepada syarat wuduk apa semua. Kalau kitab tu kitab fiqh asal dia tidak akan sebut dalil. Tetapi bila kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita Nabi berwuduk begini, Nabi tidur, Nabi bermusafir, Nabi bersama dengan ahli keluarga dia, maka kita ada hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dengan gambaran yang tersebut dalam hadis. Jadi kita sebagai orang yang mempelajari hadis ni, kita kena rasa cukup bertuah lah. Kerana dapat mendampingi hadis Nabi tu, kita dapat menyertai kita dapat menyertai dalam golongan orang yang disebutkan sebagai apa? Sebagai orang yang meriwayatkan hadis Nabi, orang yang dengar hadis-hadis Nabi. Sebab kita bila baca hadis, kita kena ingat, kita kena amal, kita kena hafal. Dan supaya kita tergolong dalam doa Nabi SAW. Sebab itulah bila kita belajar hadis ni, kita sebenarnya bertuah. Kerana termasuk di dalam doa Nabi SAW, iaitu Nabi SAW bersabda, "Nadharallahu mra'an sami'a maqalati faballaghaha farubba hamili fiqhin ghairu faqihin wa rubba hamili fiqhin ila man wa afqahu minhu." Semoga Allah Ta'ala menyinari semoga Allah Ta'ala menyinari, memberi sinar, memberi cahaya, menjadi kehidupan seorang itu berbahagia, berseri-seri, iaitu orang yang mendengar ucapan aku, lalu dia menyampaikannya. Berapa ramai orang yang membawa fiqh itu, orang yang membawa ilmu itu tetapi dia tidak mendalam ilmunya. Dan berapa ramai orang yang membawa ilmu itu, dia membawa kepada orang yang lebih faham daripadanya. Maknanya daripada hadis ini kita nampak Nabi SAW memberitahu kepada kita bahawa siapa-siapa yang terlibat dalam mendengar hadis, kemudian dia menyampaikan, maka dia mendapat doa istimewa daripada Nabi SAW. Jadi Nabi doa kehidupan dia tu bersinar, bercahaya, berseri-seri. Yang mana dia dengar, dia menyampaikan. Jadi kadang-kadang kita dengar ni, kadang-kadang kita tak faham. Jadi asalkan kita sipar, kita terima, kita ada catatan, kita ada buku, kita baca pada orang lain. Walaupun kita tidak faham dengan sebenar-benarnya, walaupun kita tidak dapat merumuskan hukum daripada hadis, tapi kita menyampaikan kepada pihak tertentu ni, kena molek dia faham. Tepat pada waktu tu dia faham, maka kita ada jasa juga. Sebab itulah Nabi kata, "Farubba hamil fiqhin ghairu faqih." Ramai orang yang menerima ilmu tapi dia tak faham. Tapi yang penting dia menyampaikan. Jadi tak kira lah dia pilot ke, dia doktor gigi ke. Bila dia terima hadis dan dia sampaikan kepada kita, kita cuba memahami. Yang menyampaikan tu tak penting, tapi yang pentingnya kita cuba memahami. Dan boleh jadi juga orang yang membawa fiqh tu, dia membawa kepada orang yang lebih alim lagi. Orang yang lebih memahami. Jadi orang yang lebih alim ni, di sinilah dia panggil, di kalangan ulama kita ni, dia ada fuqaha muhaddisin. Dia imam, ia meriwayatkan hadis, dan dalam masa yang sama dia istinbatkan hukum. Ini seperti imam-imam mazhab lah. Imam Abu Hanifah dia ada musnad dia, Imam Malik ada muwatta dia, Imam Syafi'i ada musnad dia, Imam Ibn Hanbal dia ada musnad dia. Jadi mereka semua ni dikira sebagai fuqaha muhaddisin. Mereka meriwayatkan hadis dan dalam masa yang sama mereka membina mazhab, mengkaji hukum-hukum. Jadi bila kita belajar di sini, belajar hadis, berarti kita mendapat tuah.
daripada doa Nabi SAW. Berarti kita telah melalui ataupun kita berada di atas landasan ataupun manhaj ulama. Maknanya kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, kita ada ulama-ulama yang membina ilmu ni, kita belajar ilmu hadis, kita ada imam-imam ni, kita belajar arba'in ke, kita belajar Bulughul Maram ke, kita belajar Riyadhus Shalihin, dia ada imam-imam dia semua ni akan membawa kita pada Nabi. Itulah yang dikatakan bila kita belajar hadis ni, kita ada hubungan dengan Nabi. Sama ada dari segi kitab yang kita belajar, kita dapat kenal Nabi, begitu juga kitab yang kita dapat ijazah ataupun ada sanad kitab tu. Maknanya kita dikira orang bertuah kerana ada hubungan dengan Nabi SAW. Dan kita akan meneruskan pula lah. Yang ni bila kita belajar ni, bila kita dapat ada hubungan dengan Nabi SAW, dan kita cuba pula nak menghubungkan orang lepas kita ni dengan Nabi. Mana kita akan jadi orang yang menyampaikan hadis ni pula kepada generasi berikut. Untuk mukadimah pada malam ni, kita akan baca terjemah ataupun biografi Ibnu Majah. Biografi Imam Ibnu Majah. Dan lepas daripada nota ni, kita akan masuk kepada bahagian yang kedua, pengenalan kepada kitab Sunan Ibnu Majah. Dari segi keistimewaan dia, cara manhaj dia, mengapa adanya Sunan Sittah, mengapa disebutkan Sunan Sittah. Itu insya-Allah kita akan tengok pada siri kuliah akan datang. Dan anda pun dalam proses tulis nota ni, kita akan buat terjemahan untuk hadis-hadis Ibnu Majah ni. Kalau nak order tunggu daripada Indonesia tu tak tahulah bila siapa. Tapi kita telah buat sikit-sikit sekala lah beberapa hadis tu. Tapi kita tengah himpun dulu. Kalau boleh cukup 40 hadis kita print out lah. 40 hadis kita buat gitu lah. Tengah itu ni buat sikit-sikit. Jadi kita tengok dulu pada malam ni seberengkah riwayat hidup Imam Ibn Majah. Beliau ialah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Raba'i Al-Qazwini. Kunyah beliau Abu Abdillah. Ini nama dia tu Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Raba'i itu. Raba'i itu maknanya nisbah dia lah. Jadi nisbah tu dia panggil nisbah kepada qabilah. Qazwini itu nisbah kepada negeri. Ni sistem orang Arab lah. Orang Melayu kita ni dia tidak pakai mana lagu ni. Sistem orang Melayu ni, dia pun nama dia. Nama tu tak ingat dah. Setengah tu tak ada. Dia tergelar lalu. Tapi orang Arab ni dia jaga ilmu nasab dia. Jadi orang dahulu ni dia ada pengenalan dia. Dia ada nisbah dia. Ini budaya Arab. Walaupun Ibnu Majah ni, Qazwini itu adalah satu tempat yang terletak di Iran. Tempat dia di bawah bandar Nishapur. Nama dia Muhammad bin Yazid. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Kunyah ni, masuk kunyah ni maknanya kalau kita baca kitab Arab tu dia kata Abu Muhammad, Abu Abdillah, Abu Yusuf. Itu bukan nama dia. Maknanya ayah pada Abu Yusuf, ayah pada Yusuf. Abu Muhammad, ayah pada Muhammad. Sistem orang Arab. Orang kita ni tak ada lagu tu. Cuma orang kita ada ni ayah mung, mak mung. Tu salah tu. Hak sebetulnya ayah dia. Belan-belan dak nak betul ada dak. Seorang isteri dia panggil suami dia. Kita tengok kadang-kadang dia panggil ayah mung. Tak. Sepatutnya ayah dia. Kalau dia kecek dua tu ayah dia tu. Kicap habis dia. Tak. Jadi ayah dia sebab dia kecek dengan tu lelaki dia ayah dia. Kalau kata ayah mung dia kata pada anak dia ayah mung.
Jadi orang-orang Arab ni dia ada sistem panggilan dia kunyah dipanggil. Abu Abdillah, menggambarkan dia tu ada kedudukan mana dia ada anak. Orang panggil dia tu dengan panggilan ayah kepada anak. Jadi bin tu, kalau kita bin ni, yang ni boleh dipanggil sebagai ayah orang tu. Ataupun satu lagi ibnu. Ibnu, anak kepada. Itu pun satu bentuk penghormatan juga. Mana orang tu ada kedudukan yang mulia dalam masyarakat. Bila dia ada anak, jadi orang akan ambil nama anak dia, letak depan tu Abu, macam di sini Abu Abdillah. Maknanya anak Ibnu Majah ni ada yang bernama Abdillah. Abdullah. Jadi kalau kita tengok di sini Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Raba'i. Dalam kitab Bustanul Muhaddisin, Syekh Abdul Aziz Ad-Dahlawi mengatakan nama datuknya adalah Abdullah. Maknanya Muhammad bin Yazid bin Abdillah. Kitab Bustan Al-Muhaddisin ni mana kitab senarai ulama hadis dengan kitab-kitab mereka yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ad-Dahlawi, anak kepada Syekh Waliullah Ad-Dahlawi. Jadi kitab ni asal dalam bahasa Parsi. Ada terjemah dalam bahasa Arab oleh Dr. Akram An-Nadwi, Oxford tu. Fellow Oxford sekarang ni. Dia ada terjemah kitab Bustan Al-Muhaddisin. Jadi kepada pelajar di kitab Bustan Al-Muhaddisin ini pentinglah untuk dia kenal tokoh-tokoh hadis dengan kitab-kitab mereka. Beliau dinisbahkan dengan Ar-Raba'i, iaitu nisbah kepada kabilah Rabi'ah, satu kabilah Arab yang besar. Nisbah ini berdasarkan kepada walak. Mana dia ni asal Iraq. Arab, bukan Arab, Parsi. Iraq, Parsi, bukan Arab. Tapi apa digelar dengan kabilah Rabi'ah Arab tu. Jadi nisbah ni berdasarkan kepada walak. Biasanya dalam kitab dia akan kata Muhammad bin Yazid bin Ibni Majah Ar-Raba'i maulahum. Maknanya dia ada hubungan maula, hubungan walak, mana hubungan sumpah setia. Walak lah orang tu pakalan itu walak, setia. Setia kepada lalu dia menduk gelar walak setia pada parti. Jadi walak tu maknanya dia berpaut, menisbahkan diri dia kepada kumpulan tertentu. Jadi sistem orang Arab dulu ni dia ada walak lah antara kabilah dengan kabilah bila dia nak berhadapan dengan satu kabilah yang lain. Macam kabilah Aus tu, dah. Dia nak lawan pokok Khazraj, dia walak kepada Bani Qainuqa, orang Yahudi. Khazraj ni pula dia walak kepada Bani Quraizah Yahudi. Nak lawan sama sendiri. Jadi itu dia panggil ada walak. Dia bergabung. Jadi situlah dia dipanggil ada tahaluf, perjanjian. Itu sistem orang Arab membentuk pakatan pokok dia. Supaya kita learn ni lah PMPS ke apa semua tu, sistem pakatan lebih kurang lagu tu. Konteks dulu dengan konteks sekarang asal dia sama. Sebab dia nak kukuhkan kedudukan tadi, dia perlu ada walak, ada gabungan, ada persekutuan. Cuma nisbah keluarga Muhammad bin Yazid bin Majah di sini kepada Rabi ini, walak di sini dengan erti kabilah yang mengislamkannya. Seperti nisbah Al-Bukhari kepada Al-Ju'fi. Muhammad bin Ismail bin Yazid Al-Ju'fi. Al-Ju'fi itu sebab datuk Bukhari itu nama Bardesbah tu, dia Islam di tangan salah seorang orang Ju'fah. Jadi Imam Bukhari, keluarga dia tu mengenai budi kepada orang yang mengislamkan dia, maka dia ambillah sepenuh kabilah orang yang mengislamkannya dengan letak Al-Ju'fi. Macam juga di sini Ibnu Majah ni keturunan dia tu ada hubungan dengan kabilah Rabi'ah. Dari segi kabilah Rabi'ah ni lah yang mengislamkan datuk nenek Ibnu Majah. Dinisbahkan dengan Al-Qazwini, iaitu nisbah pada negeri Qazwin. Setengah penulis tu dia kata Qazwain. Dah.
Tapi kita duk cek-cek tu Qazwin. Qazwin ni yang terletak di Iran. Di zamannya itu beliau adalah penghafal hadis di Qazwin. Jadi cerita bandar Qazwin ni adalah sebuah bandar yang telah dibuka oleh Khalifah Uthman bin Affan. Zaman itu, zaman Khalifah ketiga. Dan gubernur yang pertama ialah Al-Bara' bin Azib pada tahun 24 Hijrah. Mana itu jasa Islam membawa jasa Khalifah membawa Islam ke negeri Farsi. Maknanya pengaruh Majusi itu hilang. Sebab itulah pokok Syiah ni dia marah. Sebab dia nak mengembalikan tradisi Parsi, dan mana-mana sahabat ia ada peranan besar terhadap pengislaman pokok Farsi ni, dia marah, cukup marah. Sentimen Parsi tu dia kuat di kalangan pokok Iran ini. Kemudian lafaz Majah. Kita sebut Ibni Majah. Ibni Majah tu dia bukan nama pengarang kita ni, pengarang kita nama Muhammad. Macam Al-Bukhari lah. Bukhari itu bukan nama. Itu adalah nisbah pada tempat Bukhara. Bukhara. Macam kita kata nasi Bukhari. Mana tempat Bukhara tu lah. Kapek Bukhara. Jadi ni nisbah kepada tempat, bukan nama orang. Cuma orang kita ni dia kira Bukhari, nak tupai tua Bukhari. Tak, ia lebuh nama Bukhari. Padahal asal mana Bukhari ni Bukhara dah. Macam kalau kita nak letak kita ni nisbah kepada kita orang Mela, kita kata Al-Melori. Gitu. Nisbah tempat. Jadi Majah ni. Lafaz Majah dibaca dengan membaris atas huruf jim tanpa tasdid. Majah. Sebab ada mungkin ada yang pernah didengar kata Majah. Sebab ulama ni bila dia tulis biografi ni, dia bahas tentang baris ni. Sebab perkataan Arab tu dia tidak ditulis baris dia. Mana kena pukul sendiri lah. Tidak baca bahasa Melayu kita ni, dia ada suku kata tu. M-I-mi. Dia kena pukul sendiri. Jadi dibaca dengan jim tanpa tasdid. Majah gitu. Ulama berbeza pendapat dalam menentukan huruf yang terakhir. Majah tu, huruf yang terakhir, ada setengahnya menyebut dengan hak. Berbaris mati. Majah. Mana tak ada baris. Tak ada baris. Dan ada yang menyebut dengan huruf tak simpul. Maknanya rumah ha tak, tapi ada titik dua. Itu dia panggil tak marbutah. Ada yang baca Ibnu Majah titik. Jadi kalau setengah kitab tu dia gibu titik Majah. Tetapi hak lebih kuatnya yang pertamalah tak ada titik dengan hak. Kedua-duanya ada diriwayatkan. Tapi mana pun ada diriwayat. Cuma atas kita lah nak tarjih. Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi yang mengkaji Sunan Ibni Majah. Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi ni dialah pengarang penyusun kepada kitab Lu'lu' wal Marjan tu. Lepas tu banyak jasa-jasa dia ni. Dia terbitkan kitab-kitab hadis. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah. 3 ni. Dan juga Muwatta. 4. Kalau Tirmizi tak, orang lain yang terbit itu Ahmad Syakir. Abu Daud, Syekh ni peringkat awal lah. Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Jadi Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi ni dia oleh kerana dia ta'amul, berinteraksi dengan begitu lama Bukhari dan Muslim, maka lahirlah kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Kitab yang disepakati antara Bukhari dan Muslim, diambil tertib Muslim dan diambil lafaz Bukhari. Tapi cara dia tu pendekatan dia lah. Kita duk perhati tu apa kemah. Dia kena betul-betul kena adil lah. Nak pilih tertib mana-mana pun boleh, tapi
Lafaz Bukhari, lafaz Muslim, kedua-dua tu penting. Jadi tak boleh kita nak ambil secara mutlak, pakai lafaz Bukhari je, lafaz Muslim diketepikan. Tak. Dia kena ambil kedua-dua. Sebab kalau kira dari segi cermat, dari segi lafaz tu, Muslim lebih cermat. Sebab bila Imam Muslim riwayat tu, dia meriwayatkan satu persatu. Lafaz-lafaz dengan ada perbezaan. Daripada perawi 1, perawi 2, perawi 3. Ini cerita Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Dia ada satu juga kitab dia agak pelik. Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi ni dia tulis Bukhari mengikut tertib musnad. Ada juga dia proses. Dia proses Bukhari itu dia buat tertib Abu Bakar, Umar, Utsman, seterusnya. Ada Bukhari. Dia memusnadkan Bukhari. Maknanya dia buat kitab Bukhari dalam bentuk susunan seperti Musnad Ahmad. Tak ikut bab. Tak tahulah apa dia buat lagu tu. Jadi Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi ni yang mengkaji Sunan Ibn Majah mentarjihkan yang kedua, mana dengan tak simpul, dan mengatakan kedua-dua penggunaan itu ada dinukilkan. Itu pendapat Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ulama juga berbeza pendapat dalam menentukan siapakah yang dimaksudkan dengan majah itu. Sesar baca ayat tadi. Jadi khilaf kedua tentang majah ni, adakah ia satu nama atau gelaran? Laqab. Ismun au laqab. Terdapat khilaf tentang majah. Menurut Ad-Dahlawi, yang ni Syekh Abdul Aziz tadi, itu adalah nama ibunya. Tetapi dalam kitabnya yang lain, Al-Ujalatun Nafi'ah, ni kitab usul hadis, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz ni. Ni dalam bahasa Parsi, tapi ada dah dalam bahasa Arab. Ada dalam bahasa Arab dah. Beliau mengatakan majah lah gelaran kepada Abu Abdillah. Mana gelaran kepada Ibnu Majah diri lah. Abu Abdillah kan tadi. Yang ni gelaran kepada Muhammad tu. Gelaran pada Muhammad. Dan bukan nama ibunya. Jadi di sini Syekh Abdul Aziz ni dia ada tanakut, pertentangan pendapat dia tu dalam dua kitab yang berbeza. Sekali dia kata ibu, nama ibu, sekali dia kata adalah gelar daripada Abu Abdillah. Manakala Siddiq Hasan Khan, Siddiq Hasan Khan ni ulama India ni, kalau Khan tu India lah. Khan. Siddiq Hasan Khan, dalam kitab dia Al-Hittah, menyatakan bahawa majaklah nama ibunya. Itu pendapat dia. Ar-Rafi'i dalam kitab dia At-Tadwin fi Akhbari Qazwin. Ar-Rafi'i ni pengarah kepada sejarah Qazwin. Menyatakan majah adalah gelaran kepada Yazid, ayah kepada Abu Abdillah Muhammad. Gelaran kepada Yazid. Majah tu adalah gelaran pada Yazid, Abu Abdullah Muhammad. Demikianlah yang saya lihat dalam tulisan Abul Hasan Qattan, yang ini anak murid kepada Ibnu Majah sendiri, dan Hibatullah bin Zazan. Ini dalam kitab Ar-Rafi'i ini. Ar-Rafi'i ini pengarah kepada sejarah Bandar Qazwin. Dia ada tarikh. Macam ada tarikh Baghdad, ada tarikh Mekah, tarikh Madinah, tarikh Dimash. Jadi Ar-Rafi'i ini dia ada tulis tarikh Qazwin. Syekh Muhammad Ali Jambas, pengarah kepada kitab Syarah Ibni Majah ni. Ni ulama India, ulama Pakistan. Asal hidup lagi ni. Asal hidup lagi dia ni. Syekh Muhammad Ali Jambas. Jambas. Dia dilahirkan tahun 1934. Kalau ada ni tua benar ni. Dia tulis kitab ni dalam 9 jilid. 9 jilid. Syarah Ibnu Majah. 9 jilid. Mengatakan yang lebih sahih ialah majah merupakan gelaran kepada Yazid. Gelaran kepada Yazid. Bukan gelaran datuknya. Dan bukan nama ibunya. Inilah kebanyakan, inilah pegangan kebanyakan ulama lah.
seperti Az-Zahabi, Al-Iraqi, Al-Fairuz-Zabadi dan Al-Khazraji dan lain-lain. Maka sebab itulah kalau kita tengok dalam tulisan, kalau dalam bahasa Arab ni, tak? Dia kena tulis alif tu. Dia kena tulis alif. Muhammad bin Yazid Ibni tu dia kena tulis alif Banung. Dia tak boleh tulis Banung selalu. Dia kena tulis alif. Alif tu menandakan tidak dia yang sebelum tu tidak anak beranak. Jadi Ibni Majah tu dia adalah gelaran kepada gelaran kepada Yazid. Bukan gelaran kepada ayah dia lah, ayah mana Yazid tu sendiri. Majah tu Yazid. Bukan gelaran datuknya, bukan nama ibunya. Kemudian kelahiran dia. Kelahiran Ibnu Majah dilahirkan pada tahun 2009. Tetapi tidak disebutkan di mana beliau dilahirkan, tetapi beliau dibesarkan di Qazwin itu. Berdasarkan kepada tahun kelahiran ini, beliau lebih tua daripada An-Nasa'i. Sebab An-Nasa'i ini 215 sehingga 303 Hijrah. Dan beliau disebutkan dahulu dari segi kelahiran. Walaupun dari segi penulisan disebutkan dahulu An-Nasa'i sebelum Sunan Ibni Majah. Mana kadang-kadang ulama ni dia bila macam kita buka Syamilah itulah. Kalau kita guna maktabah Syamilah bila kita balik kita hadis tu. Sekarang ni kitab Syamilah ni dia akan susung nama kitab tu bila kita nak cari tu dia ikut tertib wafat pengarang. Jadi kalau kita cek tu dia akan sebut Bukhari dulu, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Muslim Abu Daud, Ibnu Majah, baru Tirmizi, last sekali baru Nasa'i. Sebab tahun kelahiran tahun tu dia berbeza-beza antara mereka. Macam muka surat ni terakhir sekali tu Ibnu Majah 273, Abu Daud 275, Imam Tirmizi 279, Nasa'i 303. Itu dia punya jarak usia mereka. Cuma dari segi seperti kita sebut tadi lah, dari segi keunggulan tahap kualiti hadis, Ibnu Majah berada di peringkat yang terakhir. Kemudian pengajian dan pengembaraan ilmiah. Zaman dia kanak-kanak ni tidak diketahui, tetapi mengikut amalan pada zaman itu, dah. Pada peringkat pendidikan awal ni dia belajar ngapa Quran, apa semua belajar ilmu-ilmu alat bahasa Arab ni, dah. Beliau beralih untuk mempelajari ilmu hadis di kampung halamannya sendiri. Dahulu yang ketika itu menjadi tempat yang subur bagi ilmu hadis. Pada masa itu Qazwin berada pada zaman kebangkitan dan kepesatan dalam ilmu hadis dan riwayah. Tambah pula keluarga Ibnu Majah terkenal dengan pelibatan dalam bidang ilmu. Ini merupakan faktor penting dalam membina kepribadiannya dalam bidang ilmu. Maknanya dia duduk dalam zaman suasana ilmu berkembang, jadi mudah untuk dia menjadi alim ulama sebab ada depan dia. Ada guru-guru yang boleh dia pergi menadah ilmu itu. Jadi tradisinya mula-mula dengar ilmu hadis depan tangga lah kita kata. Lepas itulah baru pergi mengembara. Jadi bila habis dah mengambil riwayat daripada guru setempat ni, barulah pergi mengembara. Bukan kata pergi mengembara dulu dah. Dia kena belajar lu depan tangga ni, ya, barulah pergi cari tempat lain. Jadi Ibnu Majah memulakan pengembaraan menuntut ilmu ni dia panggil rihlah. Ar-rihlah fi talabil hadis. Pada tahun 230 menurut Khazraji dalam Khulasah. Khulasah ni kitab jarh wa ta'dil lah. Dia ringkasan kepada Tadhhibut Tahzib. Mana standard Takribut Tahzib sahih dia tu. Mana perawi ni gapo status dia. Kita boleh rujuk pada kitab Khulasah. Kalau kita baca Tuhfatul Ahwazi, nama dia naik semua bersama dengan Hafiz Ibn Hajar Takrib. Dan juga kalau Az-Zahabi Al-Kashif.
Beliau sangat cinta untuk mendengar hadis-hadis Nabi SAW dan mendorongnya mengembang juga. Tapi dari segi sanad tu tinggi, tapi dari segi Tok Guru dia tu tidak kredit pada. Jubarah Ibnul Mughallis, tu dia tidak tak kuat. Tapi hukum mana pun dia ada sanad yang tinggi. Sebab antara Ibnu Majah dengan Nabi tu ada 3 orang. Kalau dia ambil daripada guru dia yang bernama Jubarah bin Mughallis ini. Antara tempat yang dituju adalah Basrah, Kufah, Baghdad, Mekah, Syam, Mesir dan Rai. Rai itulah orang panggil Ar-Razi. Imam Ar-Razi, mana negeri Rai. Ar-Rafi'i mengatakan Ibnu Majah mendengar hadis di Iraq daripada Ibnu Abi Syaibah. Pengarang Musannaf itulah. Di Mesir daripada Muhammad bin Rum. Di Syam daripada Hisham bin Ammar dan Ibnul Musaffa. Dan di Qazwin sendiri daripada Ali At-Tanafisi. Dan Ammar bin Rafi' dan di Rai daripada Muhammad bin Humaid. Dan di Nisapur daripada Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ni guru kepada Imam Bukhari. Ada kontroversi dengan Imam Bukhari tu. Jadi di situ dia bertemu dengan tokoh-tokoh hadis. Kemudian guru dia, ramai guru dia ni, oleh kerana dia mengembara dengan begitu jauh. Jadi guru pun ramai, anak murid pun ramai. Jadi sambil-sambil dia pergi belajar, masa itulah juga dia mengajar. Dia macam orang duduk pondok lah. Orang duduk pondok. Kalau dia duduk pondok 4 tahun, 5 tahun, dah, dia akan jadi pembantu kepada Tok Guru. Jadi Tok Guru buka pondok. Tok Guru besar ni. Nak boleh buka pondok dulu umur 40. Bukan umur 27. Waktu bagi tak segar tu. Buka pondok ni umur 40. Habis kitab-kitab ngaji. Dah duduk Mekah. Umur 35 baru kelik. Dah. Kelik tu nupai ngajar pondok orang lain dulu. Lepas tu barulah buka pondok. Jadi sistem dulu, mereka mengembara, bila-bila dapat ilmu, bila-bila mereka tu belajar. Sebab itulah ulama dulu kalau kata mereka tu belajar 10 tahun, 20 tahun, dia bukan kata belajar sepenuh masa. Dia belajar dan mengajar. Jadi macam pondok lah. Dia duduk pondok tu, dia belajar daripada guru yang besar, dan dalam masa yang sama, dia jadi ketua tela'ah kepada orang bawah. Jadi sama juga macam sistem universiti. Hak dia mau kata sistem Yahudi tu. Serupa je sebenarnya. Iaitu dia ada pensyarah, bawah pensyarah tu dia ada mentor dah, ataupun tutor. Tutor. Jadi tutor ni dia akan mengajar kepada pelajar ijazah dasar, degree. Dalam masa yang sama, tutor ni adalah pelajar kepada profesor. Peringkat dia belajar tu peringkat master ataupun PhD. Jadi sama konsep tutor, lecturer, profesor dengan cara pondok tu. Serupa je. Sebenarnya orang barat tu lah ambil sistem Islam je. Kalau kita belajar tamadun ilmu Islam ni di Andalusia, lagu tu lah. Orang barat ambil kaedah pengajian tu daripada umat Islam tu. Berikut ini senarai guru-guru Ibnu Majah yang beliau banyak mengambil hadis daripada mereka dalam kitab sunat. Seperti Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah ni. Sebanyak 1099 hadis. Mana kalau kita tarik dalam Syamilah tu, Tobik ni. Ibnu Abi Syaibah 1099. Ali bin Muhammad bin Sa'ad At-Tanafisi 483 hadis. Hisham bin Ammar sebanyak 325 hadis. Muhammad bin Bashar, ni Muhammad bin Bashar ni yang terkenal dengan gelaran Bundar ni ada 232 hadis. Bundar. Muhammad bin Yahya bin Abdullah Az-Zuhli 213. Kemudian Muhammad bin Sabbah, Muhammad bin Abdullah bin Numai, Muhammad ibn Abdullah bin Ibni Numair, ada ar tu. Numair ada ar. Ada Ra. Muhammad bin Abdullah bin Numair nombor 7. Kemudian Muhammad bin Al-Ala ibni Quraib Al-Hamdani. Al-Hamdani di Iraq lah. Kemudian Muhammad bin Ruh At-Tujibi 100 hadis. Oleh kerana dia ni selalu menggembara ke tempat-tempat yang jauh ni, beliau sempat dengar juga hadis daripada murid-murid kepada Imam Malik dan juga
daripada murid-murid Laith Laith bin Sa'ad. Murid-murid beliau setelah kepulangan Ibnu Majah daripada pengembaraan yang panjang dan kembali menetap di negerinya, para penuntut ilmu dari seluruh tempat dunia datang menimba ilmu daripadanya. Antara mereka ialah Ali bin Ibrahim bin Salamah Abul Hasan Al-Qazwini Al-Qattan. Ini perawi perawi kepada kitab Sunan ini. Kemudian Abul Hasan Ali bin Sa'id bin Abdullah Al-Askari, Ahmad bin Ibrahim Al-Qazwini, datuk pada Abu Ya'la Al-Khalili, Ahmad bin Rauh bin Ziyad Asy'arani Al-Baghdadi, dan seterusnya lah. Kemudian perawi Sunan ni ada 4 orang. Terutamanya Abul Hasan bin Ali bin Ibrahim Al-Qattan. Abul Hasan Ali bin Ibrahim Al-Qattan. Jadi kadang-kadang di dalam kitab Sunan ni dia akan ada itulah qala Abul Qattan. Maknanya ada tambahan daripada murid dia. Maknanya ini adalah nuskah Abul Qattan, maka dia akan tulislah lepas daripada satu hadis tu qala Abul Qattan. Akan ada lagu tu. Jadi ni biasalah kalau kita baca kitab Muwatta, kitab Muwatta riwayat Imam Muhammad. Dia ada kitab Muwatta riwayat Syafi'i, riwayat Yahya bin Yahya Al-Laitsi Al-Masmudi. Dia ada satu lagi kitab Muwatta versi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dia akan katalah lepas riwayat mari kata hadis ataupun lepas riwayat mari kata-kata Imam Malik, dia akan kata qala Muhammad. Mana dia? Maknanya itu dialah sebagai perawi kitab, dia selit kata-kata dia. Kemudian perawi yang kedua dan yang ketiga ni Sulaiman bin Yazid, Abu Ja'far Muhammad bin Isa Al-Abhari dan Abu Bakar Hamid Al-Abhari. Cuma riwayat yang berlegar sekarang ni, riwayat kitab Sunan ni, dia adalah riwayat Abul Hasan Ali bin Ibrahim Al-Qattan ni. Hak lain tu tidak dapat ditemui. Lepas tu hak Abul Hasan Ali riwayat ni pun, riwayat Al-Qattan ni pun ada juga perbezaan. Disebabkan zaman salin kitab tu lain-lain. Dia tak sama. Sebab apa? Sebab tahun murid tu ambil daripada guru tu mungkin tahun yang berbeza-beza. Jadi masing-masing tu ambil atas kemakini lah. Kalau kita kata kita belajar Bukhari, hak nota Maulana, hak dulu tu. Hak nota 10 muka surat, 20 muka surat tu tak. Hak tu pegang hak ni. Hak kita ni pegang hak buku tu, siap. Jadi lepas daripada 20 tahun, hak ni pegang hak kacik sasa tu. Mana tu riwayat lama. Hak tu riwayat terkini. Ya beza gitulah. Sebab zaman dulu kitab ni, kita bila boleh kitab sebuah tu, kita wagi kepada nasih tu saling. Kita ayat ke dia nak sesalin ni, sebulan lagi kita pergi ambil. Dia saling. Tu panggil nuskah tu. Ataupun dia pinjam hak tunggu dia disaling. Sehari 10 lah, sehari 10 lah saling. Jadi dia ambil hak bila, tahu bila. Tu. Zaman dulu dia tak ada mesej cetak, kena tulis tangan lah. Masing-masing tu. Jadi kita ni boleh cetak 1000 sekali cetak. Cuma kita boleh sebutlah, ni edisi pertama, kedua, ketiga. Imam Zahabi berkata, Imam Ibnu Majah mengerti hadis dengan hati. Maknanya dia hafal molek lah. Dia hafal molek hadis. Beliau adalah seorang pengkritik dalam bidang ilmu hadis, jujur, istiqamah dan berpengetahuan luas. Imam Zahabi menulis dalam Tazkirah Al-Hufaz, beliau adalah seorang penghafal hadis yang hebat dan seorang ulama hadis dan pentafsir Al-Quran yang ulung di Qazwin. Dia kena buat tajuk ni. Dia kena buat tajuk. Atas pada Zahabi itu, pandangan ulama terhadap Imam Ibn Majah. Kemudian kitab karangan Ibn Majah ni ada 3. Iaitu Sunan ini, yang kedua tafsir dan ketiga at-tarikh. Jadi terdapat pujian lah terhadap kitab-kitab dia ni satu persatu. Cuma untuk kita ringkas di sini, kitab beliau ni yang masih ada hanyalah kitab As-Sunan.
kitab tarikh dan kitab tafsir itu tidak diketahui. Itu kata Syekh Mustafa Al-A'zami. Syekh Muhammad Mustafa Al-A'zami ini juga salah seorang ulama kini menerbitkan Sunan Ibni Majah. Jadi peringkat dulu Muhammad Fuad Abdul Baqi, kemudian Syekh Mustafa Al-A'zami, kemudian diikuti Bashar Awad, kemudian dia ada Syuaib Arnaud. Jadi dia ada 4 orang ni lah penerbit, pengkaji Sunan Ibni Majah ni. Al-A'zami tu dia daripada Azamgah, India lah. Azamgah tu tempat Farahi. Azamgah tu tempat Farahi. Mazhab fiqh Imam Ibni Majah, mazhab fiqh. Ulama berbeza pendapat dalam menjelaskan mazhab fiqh beliau. Jadi ulama kitab dia timbul persoalan Imam Ibn Majah ni mazhab apa, sebab pengarang Sunan Sittah tu ada mazhab masing-masing. Macam Bukhari dia ada mazhab dia. Mazhab Bukhari, Fiqhul Bukhari fi tarajimihi. Fiqh Bukhari tu terletak pada tajuk-tajuk bab dia. Dia seorang imam mujtahid. Itu sepakat dah orang yang mengkaji muhadis mengakui bahawa Imam Bukhari ni dia adalah mujtahid mustaqil. Mujtahid yang tersendiri, bebas. Imam Muslim ni dia tak ketara nampak mazhab mana-mana, tapi ulama secara umumnya mengatakan beliau ikut ahli hadis. Maknanya mana-mana hadis itulah mazhab dia. Dia macam Imam Ahmad lah. Imam Ahmad ni walaupun dia ada mazhab, tapi sebenarnya dia mazhab hadis. Sebanyak mana ada hadis, sebanyak itulah pendapat dia. Ibnu Majah ni ada 3 pendapat utama. Pendapat yang pertama, Syekh Waliullah mengatakan bahawa mazhab Hanbali, menurut Ibnu Majah adalah mazhab yang rajih dan beliau cenderung kepadanya. Itu Syahullah kata Ibnu Majah ni memilih mazhab Hanbali. Banyak kecenderungan beliau tu kepada mazhab Hanbali. Maulana Anwar Shah Kashmir ni, beliau berkata kemungkinan besar Ibnu Majah bermazhab Syafi'i. Allamah Tahir Al-Jazairi, ni ulama Syam, Ibnu Majah tidak bertaklid kepada mana-mana imam mujtahid, tetapi cenderung kepada para imam hadis seperti Syafi'i, Ahmad Ishaq dan Abu Ubaid. Yang ni ahli hadis ini dia lebih cenderung kepada mazhab ahli Hijaz, berbanding dengan mazhab ahli Iraq. Mazhab ahli Hijaz ni dia panggil ahli Rai Asari. Ahli Rai Asari. Mazhab Iraq ni ahli Rai Ra'yi. Ahli Rai Ra'yi. Maknanya ahli Rai Asari ni dia bergantung kepada hadis fatwa sahabat. Jadi mereka berada di Hijaz ni, Mekah, Madinah, ramailah sahabat-sahabat. Jadi mereka ni dikatakan mewah lah hadis-hadis tu. Cukup banyak hadis. Di Iraq ni pula terkenal dengan ahli Ra'yi. Bukan kata mereka ni mengenepikan hadis, tidak. Hadis tidak banyak pada mereka. Dan bila hadis tu tidak banyak, mereka terpaksa guna kias. Tambah pula Iraq ni, Iraq, Baghdad apa semua ni, dia bandar metropolitan. Dia maju dah situ. Tempat tamadun perniagaan yang besar. Jadi di situ tempat yang maju. Jadi oleh kerana nas hadis tu tak banyak dan mereka berhadapan dengan keadaan yang maju, tambah pula ada pergaulan dengan orang-orang Parsi ke apa semua tu dah. Jadi mereka banyak beristihad dengan menggunakan ra'yi. Itu kata Allamah Tahir Jazairi. Kemudian maknanya tak dapat diputuskan lah Ibnu Majah ni cenderung pada mazhab mana. Tapi dia ada satu buah kitab ni, iaitu Al-Ara' Al-Fiqhiyah lil Imam Ibni Majah min khilali kitabi As-Sunan. Ni satu kitab
tentang pendapat-pendapat fiqh Ibnu Majah. Melalui yang kita lihat melalui sunan dia. Jadi pengarah dia ni nama dia Dr. Muhammad Su'ud bin Muhammad Ar-Rabi'ah. Mengikut kajian dia ni, kita dah cari kitab ni, baru ada. Syekh kalau seorang Mekah tu, ada Syekh nama dia Al-Batati di Saudi tu, Syekh Al-Batati. Hazal kitab Sallamallah. Tu dia dia seorang pengulah kitab. Dia ada channel dia dalam YouTube tu Khizanah. Jadi kalau mengikut Syekh Batati ni dia kata kitab kajian yang dibuat oleh Dr. Muhammad Su'ud bin Muhammad Rabi'ah dia kata 80% pendapat-pendapat Ibnu Majah tu dia tengok pada tajuk bab dengan hadis tu cenderung kepada mazhab Hambali. Mazhab Hambali. Maknanya ijtihad dia tu, mana biasanya ulama ni kita nak tahu aliran fiqh dia, tengok pada terjemahan bab lah. Ulama hadis tengok bab apa dia buat. Jadi mengikut kajian dia 80% tu cenderung kepada mazhab Hambali. Cuma dia timbul persoalan di sini. Apakah benar dia bermazhab Hambali? Kemungkinan besar juga. Penemuan tadi 80% tu dia tidaklah menunjukkan pada mazhab dia, cuma ada tempat yang sama. Macam Bukhari lah. Bukhari dah. Orang Syafi'i macam Subki dia tengok pendapat Bukhari menyamai pendapat Syafi'i, dia kata Bukhari Syafi'i. Dah. Tapi ada juga pendapat Bukhari yang sama seperti Hanafi, Zahiri, Malik. Jadi sama tu tidak semestinya dia mendukung mazhab tu. Yang kedua, dia ada juga satu kajian iaitu dipanggil Al-Ara' Al-Usuliyah lil Imam Ibn Majah. Pendapat-pendapat usul. Maknanya usul fiqh mengikut Ibnu Majah. Jadi bila kata usul fiqh mengikut Ibnu Majah, patut ada pula fiqh mengikut Ibnu Majah, berarti Ibnu Majah ni dia boleh bina mazhab sendiri, dia mustahil sebab dia ada usul fiqh dia. Sebab orang ni kalau dia nak bina mazhab, dia kena ada usul dia. Bila dia ada usul, dia boleh beristihad. Bila dia beristihad, mana dia boleh membentuk aliran dia. Cuma masalahnya bila dia membentuk aliran dia, ada pengikut tidak? Tu jadi nasib imam-imam ni selain daripada imam Pak. Imam Pak ni dia tak apa, ada pendukung. Bukhari dia tak ada penerus dia. Dia orang tak dia nak klaim dia mazhab Bukhari sebab mazhab Bukhari tu dia bersendiri. Tak ada orang yang khidmat waktu mata mazhab Bukhari. Tak ada. Kalau fiqh Syafi'i tak apa, dia ada mata Iqna', mata Minhaj Talibin, Malik dia ada mata Khali kau apa semua. Ni tak ada. Maknanya kita boleh terima Ibnu Majah ni dia ada mazhab dia dengan usul dia. Ataupun boleh juga kita kata dia tetap sebagai Hambali, tapi dia bukan muqallid. Pendapat dia tu selaras dengan Hambali. Kemudian kewafatan Ibnu Majah iaitu pada tahun 273 bulan Ramadan 22 ketika berumur 64 tahun. Kemudian jarak beliau meninggal dunia tu tidak jauh manalah dengan imam-imam Abu Daud, Tirmizi, dekat-dekat tu. Kemudian untuk kuliah akan ni insya-Allah kita akan tengok manhaj, metodologi Ibnu Majah dalam kitab dia. Dah cukup Mana? dengan Abu Daud dengan Tirmizi. Kemungkinan besar jumpa kali. Kemungkinan besar jumpa ni sebab cara tulis kitab tu dia berbeza. Sebab seolah-olah kata aku tulis kitab lagu ni, mu tulis kitab lagu tu. Macam Bukhari Muslim dah, dia dua tu anak murid. Jadi cara Bukhari Muslim tu Tirmizi tu berbeza sama sekali. Bukhari memetikkan tajuk fiqh. Imam Muslim memetikkan sanad. Tajuk pun tak ada. Sebab itulah bagi anak Muslim ni sengaja tak buat tajuk. Sebab Bukhari buat tajuk dah. Jadi dia tak say tahsilul hasil. Waktu guru buat dia tak akan buat. Dia tak say tindak kerja. Jadi kita tengok cara
Macam sepakat molek tu cara dia tu. Tirmizi dengan Abu Daud tu sekali nampak macam serupa. Tulisan dia tu. Tapi kita tengok semula lain cara dia tu. Tirmizi dia ambil komentar Bukhari. Abu Daud komentar dia sendiri. Lain cara tu. Qala Abu Daud. Qala Abu Daud. Lepas tu Abu Daud dia tak ada wafil ba'. Tirmizi ada wafil ba'. Jadi wafil ba' tu kalau Imam Muslim tak ada wafil ba' dah. Ni dah ba' ni dah. Tirmizi dia isyarat wafil ba'. Tu dia kemungkinan bila kita tengok cara berbeza itulah kemungkinan mereka pernah berkumpul di mana-mana tempat lah. Dia ada mesti ada tempat pertemuan tu. Tu kena tengok kaji. Wallahu a'lam. Wa akhir da'wana.